Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini kami akan membentangkan tugasan assignment kumpulan bagi subjek panel cook mengenai tajuk jenayah membuang bayi. Saya ini memperkenalkan diri saya, iaitu Arif Hakimi bin Azmi, nombor metrik 2002-2003. Seterusnya saya memperkenalkan saudara yang bersama saya, iaitu saudara Ahmad Muzaffar yang berbaju putih, nombor metrik 2002-2013. Seterusnya saudara Nur Fikri yang berbaju hijau, nombor metrik 2002-1999. Okey, tanpa membuang masa lagi, marilah kita memulakan sesi perbentangan ini. Okay. Pengenalan bagi tajuk, kanak-kanak ditarifkan sebagai seorang yang berumur di bawah 18 dan tiada takrifan bayi dalam Akta Kanak-kanak 2001. Maka berdasarkan kepada peruntukan akta bayi, juga didefinisikan sebagai kanak-kanak di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Terdapat peruntukan berkaitan kesalahan berhubung dengan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak di Malaysia. Kes pembuangan bayi dilihat berlaku semakin meningkat, yang mana dianggarkan bagi tempoh 2008 hingga 2009 terdapat sebanyak 181 kes pembuangan bayi dilaporkan di Malaysia. Manakala 60 kes direkodkan sejak awal tahun 2010 hingga 12 Ogos 2010. Berikutan itu, Kabinet Malaysia telah memutuskan kes pembuangan bayi disiasat sebagai kes bunuh atau percubaan membunuh bagi memastikan perbuatan itu tidak beri kemanusiaan itu menerima hukuman yang berat. Kes bunuh disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Akta 574 yang membawa hukuman gantung sampai mati. Manakala kes percubaan membunuh mengikut Seksyen 307 Kanun yang sama membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun. Seterusnya, hak anak yang terbuang dalam perspektif syariah. Perbuatan buang bayi pada masa kini menyamai perbuatan wadul banat orang Arab pada zaman jahiliyah yang menanam hidup-hidup anak perempuan mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Malah perbuatan pembuangan bayi pada masa kini lebih jahiliyah dari perbuatan sebelum ini, kerana pada zaman itu bayi dibezakan jantinanya, hanya anak perempuan yang ditanam dan bukan anak lelaki. Namun sekarang bayi lelaki juga menjadi bayi buangan yang dibuang oleh ibu kandung masing-masing. Larangan membunuh dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat ke-33 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dalam ayat di atas, syarak menetapkan bahawa hanya 3 golongan yang dibenarkan untuk dibunuh, iaitu si murtad, penzina dan pembunuh yang membunuh manusia yang terpelihara darahnya dalam Islam, maksum ad-dam. Dalam hal ini, anak terbuang yang kebanyakan berstatus anak tidak sah taraf tetap mempunyai hak untuk hidup walaupun dia dilahirkan sebagai anak zina. Bayi yang dibiarkan atau dibuang di tempat yang tidak sepatutnya, seperti di dalam tong sampah, longkang dan seumpamanya, akan menyebabkan kematian sekiranya tidak dijaga dan dilindungi. Maka
Penubuhan pusat penjagaan ini bertepatan dengan maqasid syariah dari aspek menjaga nyawa. Demi menjaga kelangsungan hidup manusia, kelangsungan hidup manusia ini, Islam telah menetapkan bahawa pembunuh hendaklah dikenakan hukuman mati. Maka dalam isu pembuangan bayi ini, sekiranya anak yang dibuang itu mati, si pembuang perlulah dihukum bagi mengelakkan perkara ini terus berlarutan. Islam menggariskan beberapa kaedah berkaitan menjaga keturunan, antaranya seperti disyariatkan perkahwinan, dianjurkan berkahwin dengan anak gadis, diharuskan berpoligami bagi yang mampu, dan diharamkan zina serta menutup pintu-pintu yang membawa kepada zina, iaitu saddu segala perbuatan yang boleh menghalang dari bertambahnya keturunan adalah dilarang, seperti meninggalkan berkahwin, mencegah kehamilan tanpa sebab yang syar'i, dan menggugurkan anak. Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya di dunia ini. Termasuklah mengenai makhluk ciptaannya. Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan, didorong dan didukung oleh beberapa aspek, iaitu memelihara keselamatan agama, memelihara nyawa dan jiwa, memelihara keselamatan akal, memelihara maruah atau keturunan, memelihara harta benda, dan memelihara hak dan kebebasan. Dalam isu anak terbuang, harus difahami bahawa bayi adalah generasi manusia yang perlu dijaga dan diwujudkan. Susu galuh menjaga keturunan melalui perkahwinan yang sah adalah satu kewajipan. Namun begitu, meskipun anak tak saftara lahir dari perbuatan zina, kelahiran mereka tidak boleh dipersalahkan kerana bayi tersebut tidak berdosa, tidak menanggung dosa kedua ibu bapanya, bahkan tetap mempunyai hak untuk hidup berpasangan seperti insan lain. Justru itu, masyarakat tidak boleh turut sama menghukumnya dengan menafikan hak-hak yang sewajarnya sebagai seorang manusia, mencemuh atau meminggirkannya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung apa yang sahabat saya yang tadi. Di sini mengikut dalam undang-undang yang berkaitan bayi yang dibuang, perspektif hak asasi manusia adalah sesuatu yang penting bagi menjamin keperluan dan kepentingan asasi setiap insan. Pentarifan hak asasi manusia berbeza dari satu negara ke satu negara lain, namun hak asasi seperti kebebasan menjalani kehidupan yang mengikut lunas undang-undang, agama dan budaya. Hak ini juga dapat pelajaran dan mencari pekerjaan. Hak bersuara dan hak beribadat misalnya adalah sesuatu yang asasi dan fitrah bagi setiap individu. Pada lazimnya, hak asasi manusia adalah berdasarkan kepada perisytiharan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung Persetubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu UN, pada 10 Disember 1948. Perisytiharan ini yang dikenali sebagai Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat telah membahagikan hak asasi manusia kepada 4 kebebasan utama, iaitu kebebasan daripada ketakutan, kebebasan dari kemahuan, kebebasan bersuara dan atau kebebasan kepercayaan. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan hak kanak-kanak 1989 adalah konvensyen yang mengatur hak-hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan budaya kanak-kanak. Artikel 7 konvensyen tersebut menyatakan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk mengetahui dan dijaga dengan baik oleh kedua ibu bapanya. Apabila seseorang kanak-kanak itu diabaikan, hak ini dianggap telah dilanggar. Bayi dan anak kecil adalah yang paling berisiko diabaikan dan kadang
dan kadar pengaiban bayi dalam kalangan negara-negara Kesatuan Eropah adalah membimbangkan, terutamanya dalam keadaan iklim ekonomi semasa. Seterusnya, undang-undang yang berkaitan dengan Malaysia iaitu anak yang telah dibuang. Di Malaysia terdapat pelbagai akta yang mentadbis urus anak yang dibuang. Antara akta-akta yang berkaitan adalah seperti mana berikut, iaitu Akta Kanak-Kanak. Akta Kanak-Kanak ni terlibat di dalam kes pembuangan bayi ialah di bawah bab 3 kesalahan berhubung dengan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak. Akta Kanak-Kanak 2001 sebelum ini semua kes pembuangan bayi disiasat mengikut Seksyen 13 Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh dihukum denda maksimum sebanyak RM20,000 atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Seksyen 31 ini meliputi kesalahan berkaitan penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Bagi kanun keseksaan pula, bagaimanapun memandangkan kes-kes pembuangan bayi ini semakin meningkat di negara kita, Kabinet Malaysia telah memutuskan bahawa kes pembuangan bayi ini disiasat sebagai kes bunuh atau percubaan berbunuh bagi memastikan perbuatan itu berperi kemanusiaan itu menerima hukuman berat. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Akta 574 yang membawa hukuman gantung sampai mati. Manakala kes percubaan membunuh mengikut Seksyen 307 Kanun sama membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun. Selain itu, bagi undang-undang lain yang berkuat kuasa, bagi tindakan penguatkuasaan syariah di Malaysia, ia lebih kepada pencegahan kerana peruntukan kesalahan buang bayi ini atau menyembunyikan kelahiran tidak diperuntukkan di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Meskipun terdapat cadangan untuk pelaksanaan undang-undang iaitu hudud dan kisas seperti di Kelantan bagi mendidik umat Islam membendung kejadian buang bayi dan jenayah. Masih belum ada lagi tindakan yang dibuat bagi memastikan pelaksanaannya menjadi kenyataan. Hukuman yang paling tinggi boleh dikenakan terhadap pesalah khalwat berzina atau bersekedudukan menurut enakmen jenayah syariah negeri adalah denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau sebatan tidak lebih 6 kali atau kombinasi mana-mana hukuman itu. Akta bagi Mahkamah Syariah iaitu Bidang Kuasa Jenayah 1965 Pindaan 1984 Akta 355 menghadkan kuasa kerajaan negeri untuk meluluskan undang-undang berkaitan jenayah syariah dan Mahkamah Syariah hanya dibenarkan menghukum dengan hukuman disebutkan. Akta 355 adalah undang-undang yang diluluskan Parlimen dan berkuat kuasa di seluruh negara. Apa-apa pindaan Akta 355 perlu mendapat persetujuan majoriti ahli Parlimen. Sampai situ saja saya serahkan kepada sahabat saya itu Ahmad Muzaffar. Okey, terima kasih kepada saudara Nur Fikri. Terusnya kita akan menyambung pembentangan kita pada Undang-Undang menangani perbuatan buang bayi. Bagaimana kesalahan jenayah syariah dapat membendungnya. Jika dilihat kepada kesalahan-kesalahan di bawah Akta Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah, ianya lebih kepada kesalahan-kesalahan yang mampu mencegah hamil, luar nikah dan buang bayi. Mudaratnya lebih besar sebegini wajar dicegah di peringkat awal kerana ia mampu bantras perbuatan zina, kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi. Sementara pula jika dilihat kepada perangkaan mereka yang terlibat dengan pembuangan bayi, sebilangan besar adalah beragama Islam. Dalam Islam, perbuatan maksiat mampu menjadi dosa. Justru bagi mengelak pengumpulan dosa, Islam menggalakkan penganutnya agar mengelak diri daripada melakukan maksiat dan anggota masyarakat pula menjalankan peranan mereka menyuruh ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar makruf dan nahi mungkar. Namun tindakan pencegahan ini adalah menjadi suatu perkara yang amat penting kerana melibatkan
penguasaan terhadap kesalahan khalwat, perbuatan tidak sopan di tempat awam, hamil luar nikah dan lain-lain kesalahan berkaitan. Kesalahan pemula yang wajar dikenakan hukuman bagi mencegah implikasi buang bayi adalah melibatkan kesalahan yang berhubung dengan kesusilaan seperti persetubuhan luar nikah, khalwat, perbuatan tidak sopan di tempat awam dan lain-lain kesalahan. Sifat pencegahan terhadap di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah, dan sekiranya undang-undang ini dapat dikuatkuasakan dalam masyarakat, ia akan mampu membendung keterlanjuran sehingga membawa kepada hamil luar nikah dan seterusnya membuang bayi. Okey, sekarang ini kita akan pergi kepada faktor-faktor dan hukuman kes pembuangan bayi. Nombor 1, persetubuhan luar nikah. Faktor utama pembuangan bayi yang tidak dikehendaki ialah berlakunya persetubuhan luar nikah. Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia. Selepas ini EKJS memperuntukkan perbuatan ini sebagai satu kesalahan yang dipandang berat. Peruntukan ini dimaksudkan di bawah EKJS adalah kerana ia berdasarkan autoriti yang terkandung di dalam Al-Quran yang melarang dan menghukum perbuatan zina atau persetubuhan luar nikah. Seksyen 23 1 Akta 559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 telah memperuntukkan kesalahan yang berhubung dengan kesusilaan seperti berikut. Nombor 1, mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun dan disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Nombor 2, mana-mana orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang lelaki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana hukuman itu. Contohnya kita pergi kepada khalwat. Nombor 2, khalwat ditakrifkan sebagai pengasingan diri di tempat-tempat yang terpencil dan tersembunyi oleh lelaki dan perempuan yang tidak berkahwin atau berada berdua-duaan di dalam keadaan yang sumbang di tempat-tempat yang terpencil atau tersembunyi di antara lelaki dan perempuan yang tidak bernikah. Sementara khalwat menurut Islam yang dikanunkan dan diperundangkan adalah didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, janganlah kamu bersunyi-sunyian dengan yang tidak halal bagi kamu kerana sesungguhnya orang yang ketiga itu adalah syaitan melainkan bersama mahram. Kesalahan khalwat juga dilihat sebagai berpotensi mendorong ke arah perbuatan persetubuhan luar nikah seperti yang dijelaskan di atas. Larangan berkhalwat iaitu bersunyi-sunyian di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram terkandung di bawah Seksyen 27 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 seperti berikut. Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada perempuan yang bukan isteri atau mahramnya. Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Nombor 3, muqaddimah zina. Muqaddimah zina ini ialah perbuatan yang dikira sebagai persediaan atau percubaan melakukan persetubuhan luar nikah. Ia melebihi tahap khalwat iaitu bersunyi-sunyian dan belum melakukan persetubuhan. Seksyen 24 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 memperuntukkan bagi kesalahan yang sama iaitu perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah seperti berikut. Mana-mana orang yang melakukan apa-apa perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Yang terakhir
terakhir ialah kesalahan hamil luar nikah. Berlainan dengan tiga kesalahan di atas, kesalahan hamil luar nikah menjadi satu kesalahan di 8 buah negeri sahaja, iaitu di Negeri Sembilan, Sabah, Melaka, Perlis, Kedah, Perak, Pahang dan Kelantan. Peruntukan mengenainya di bawah Seksyen 75 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 adalah seperti berikut. Satu, seorang perempuan yang didapati hamil atau melahirkan bayi di luar nikah akibat dari persetubuhan haram yang dilakukan dengan kerelaannya dan kesedarannya adalah melakukan satu kesalahan, dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 dan penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Nombor 2 iaitu seseorang perempuan yang melahirkan seorang bayi yang penuh sifat dalam masa 6 bulan selepas dia berkahwin, hendaklah disifatkan sebagai melahirkan anak luar nikah, dengan syarat bahawa beban membuktikan seorang perempuan itu telah melakukan persetubuhan cara subhah atau telah berkahwin atau anak itu dilahirkan dalam jangka masa yang boleh diterima mengikut hukum syarak adalah terletak di atas perempuan itu. Okey, bagi kesimpulannya ialah perbuatan membuang bayi di mana tempat adalah satu jenayah yang paling zalim dan keji serta lebih hina tarafnya daripada haiwan. Malah haiwan lebih baik daripada itu kerana mengasihani dan memelihara anak dan sanggup mati demi keselamatan anak dan nyawa anak-anak. Langkah yang lebih berkesan perlu diambil oleh semua pihak untuk membendung gejala sosial agar tidak ada lagi anak-anak luar nikah yang dilahirkan, terbiar dan tidak mendapat kasih sayang yang sewajarnya. Undang-undang perlu dikuatkuasakan dengan lebih serius bagi membendung permasalahan ini. Islam dan hak asasi kemanusiaan itu, hak kemanusiaan tidak dapat dipisahkan. Hak kemanusiaan kadang-kadang dianggap sebagai tanggapan moral yang didukung oleh masyarakat dan sebahagian besarnya dilaksanakan dengan undang-undang. Justru hak-hak yang digariskan oleh setiap perlembagaan sesebuah negara dan agama perlu diakui dan ditegakkan secara adil, berhemah dan bijaksana. Dalam konteks pembuangan dan pengabaian bayi, Islam melarang sekeras-kerasnya perbuatan terkutuk tersebut. Perbuatan tersebut juga dikecam dalam prinsip hak asasi kemanusiaan dan dianggap sebagai kesalahan jenayah di beberapa sebuah negara di Malaysia. Kesalahan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan sebagai kes bunuh atau percubaan bunuh bagi memastikan perbuatan tidak berkemanusiaan itu menerima hukuman berat. Bagaimanapun masih belum terdapat hukuman berat yang dijatuhkan bagi kesalahan perbuangan bayi di bawah Enactment Jenayah Syariah di Malaysia, maka selaras dengan perkembangan zaman di situasi masyarakat Islam, sudah tiba masanya transformasi perundangan syariah di Malaysia dilakukan dengan mengkaji semula dan mempertingkatkan kadar hukuman bagi pesalah syariah di bawah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 dengan hukuman lebih tinggi dapat mengurungkan masyarakat daripada melakukan perbuatan yang di akhirnya menjerumuskan diri mereka kepada perbuatan zina, kelahiran anak luar nikah dan pembuangan bayi. Sekian saja daripada ahli kumpulan kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.